guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopod channel terkini daripada YB Rafizi Ramli. Cabaran demi cabaran, jemputan demi jemputan diberikan kepada ahli-ahli parlimen daripada pihak pembangkang, PAS dan Bersatu, namun ditolak. Begitu juga dengan cyber trooper, tentera-tentera cyber, PAS dan juga Bersatu, sahabat semua, juga turut menolak. Adakah mereka begitu pengecut, begitu takut kepada YB Rafizi Ramli sehingga mereka menolak jemputan untuk membakar YB Rafizi Ramli secara bersemuka dalam program yang bakar menteri. Akhirnya sahabat semua, yang terkini adalah cabaran terkini Datuk YB Rafizi Ramli terhadap Razi Zidin atau dikenali sebagai Guru Besar Nebeta yang hanya tahu melaung melalak di Dewan Rakyat. Tetapi adakah beliau seberani seperti ahli-ahli parlimen yang lain ataupun cyber trooper dari pihak pembangkang? Mahathir pula melaungkan Melayu akan hilang dalam tempoh 10 tahun. Benarkah Melayu akan hilang, sahabat semua? Rafizi Ramli menjawab dan menyekolahkan Tun Dr. Mahathir yang digelar oleh PAS sebelum ini sebagai Maha Firaun. Jadi sahabat semua, untuk yang pertanyaannya, yang pertama, saya ingin membacakan kenyataan terkini daripada YB Rafizi Ramli. Mengharap supaya Razi Zidin hadir kepada di dalam program yang bakar menteri. Jadi soalnya adalah, adakah Razi Zidin ini berani seperti atau pengecut seperti ahli-ahli parlimen lain maupun tentera cyber daripada pro pembangkang. Jadi YB Rafizi Ramli, Menteri Ekonomi, sangat berharap agar bekas Menteri Pendidikan Razi Zidin menerima jemputannya untuk hadir dalam siaran podcast yang bakar menteri. Harapan timbalan Presiden PKR itu susulan dakwaan Razi, kononnya ekspor Malaysia jatuh selama 10 bulan berturut-turut. Jadi saya sangat-sangat berharap, katanya, Razi Zidin sudi terima jemputan untuk hadir dalam yang bakal menteri yang seterusnya. Ini peluang untuk hentam saya cukup-cukup pasal prestasi ekonomi dan pendekatan kerajaan, katanya menerusi hantaran di aplikasi X. Dalam masa yang sama juga, Rafizi secara sinis berkata, kehadiran Razi juga turut memberi peluang kepadanya untuk bertanyakan mengenai legasi ahli Parlimen Putrajaya itu sewaktu berada dalam kerajaan persekutuan. Ia juga peluang kepada saya untuk tanya learning loss pelajar-pelajar Malaysia yang menjadi legasi beliau semasa jadi jadi Menteri Pendidikan, Perli Rafizi lagi. Jadi terdahulu, Razi yang juga naib Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu berkata, kali terakhir ekspor jatuh selama lebih 10 bulan berturut-turut adalah 15 tahun yang lalu. Sehubungan itu, dia yang menggelar Kerajaan Madani pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Kerajaan Madanon menempelak agar tidak sembang deras. Kepada Kerajaan Madanon, katanya, PSBN fokuslah kepada pembangunan ekonomi negara, cukuplah sembang deras. Kepada yang dok sibuk nak berdebat tu, cukup-cukuplah terbawa-bawa nostalgia zaman sekolah dan feel masa jadi pembangkang dulu. Harga hang pun dah jadi kerjaan kot, kata Razi di platform X. Itu antara sindiran yang dilakukan oleh Razi, membuat dakwaan kononnya sudah 10 bulan ekspor jatuh. Tapi sebenarnya sahabat semua, apa yang dikatakannya itu tidak berfakta dan semua itu hanyalah kenyataan politik semata-mata. Kalau kita tahu, semuanya itu tidak berlaku seperti mana dakwaan daripada Guru Besar Nobita ini. Apa pandangan anda, sahabat-sahabat semua? Adakah anda setuju atau tidak? Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Jadi yang keduanya adalah YB Rafizi Ramli menjawab, memberi respon terhadap tuduhan ataupun kenyataan daripada mantan Perdana Menteri yang kini begitu terdesak sekali. Begitu terdesak sekali sehingga sanggup membuat kenyataan, katanya Melayu akan hilang dalam tempoh 10 tahun lagi. Jadi apakah respon YB Rafizi Ramli berkaitan dengan isu ini, sahabat-sahabat semua? Jadi saya ingin membacakan kenyataan terkini daripada YB Rafizi, menyatakan, katanya, saya takkan Melayu hilang di dunia versus Melayu hilang 10 tahun lagi. Jadi saya selalunya bercuti dengan isteri dan anak melawat tempat-tempat yang kita banyak dengar cerita tetapi jarang berkesempatan melihat sendiri. Cuti sekolah baru-baru ini saya bawa anak dan isteri menziarahi makam hang tua. Kebetulan minggu ini timbul isu Melayu akan hilang 10 tahun dari sekarang.
Amaran itu diberikan oleh Mahathir katanya yang telah mewarnai dan mempengaruhi masyarakat dan negara kita sejak 60 tahun yang lepas. Amaran Tun Mahathir itu juga cukup berbeza dengan kata-kata semangat yang dikaitkan dengan Laksamana Hang Tuah 500 tahun lalu, yaitu takkan Melayu hilang di dunia. Persoalannya mengenai kedudukan Melayu dalam masyarakat dan negara ini telah menjadi salah satu isu pokok sejak 100 tahun lalu, seperti juga isu-isu lain yang berupaya mempengaruhi emosi masyarakat. Ada berbagai pandangan mengenainya. Sebagian pandangan itu bersifat ekstrim. Ada juga yang menolaknya seolah-olah ia bukan satu isu, kata YB Rafizi Ramli. Jadi kita teruskan lagi. Lazimnya katanya pandangan yang paling selari dengan perasaan rakyat terbanyak adalah yang berada di tengah-tengah, yang mewakili majoriti yang senyap, the silent majority. Adakah kita wajar berpeluk tubuh dan berpuas hati dengan pencapaian masyarakat Melayu sekarang? Soalnya, pandangan saya, ada perkara-perkara yang wajar memberi lebih keyakinan kepada kita bahawa keadaan tidaklah seperti yang digambarkan oleh Mahathir. Contohnya, orang Melayu kini membentuk kelas pertengahan, middle class, yang besar dalam negara kita berbanding 50 tahun dahulu. Orang Melayu juga membentuk kelas profesional yang besar. Kejayaan membina kelas pertengahan dan kelas profesional yang besar ini adalah bukti orang Melayu berkemampuan menaiki mobiliti sosial melalui pelaburan kerajaan dalam pendidikan. Tetapi, saya faham katanya jika ada yang sering mempersoalkan mengenai penguasaan Melayu dalam bidang ekonomi. Isu yang sering dibangkitkan ialah sama ada peluang ekonomi yang disediakan oleh kerajaan mencukupi untuk melonjakkan penguasaan ekonomi orang Melayu. Jadi disinilah asalnya doktrin Melayu yang akan hilang. Jika kuasa politik tidak dimonopoli oleh beberapa kerat elit Melayu, seperti yang dibawa oleh Mahathir, beliau menyamakan kuasa politik sebagai lubuk harta yang boleh digunakan untuk memberi keistimewaan ekonomi. Orang kita selalu panggil sebagai projek kepada beberapa kerat orang Melayu terpilih atas alasan demi menyamakan keupayaan ekonomi Melayu dengan orang bukan Melayu. Jadi jika saya menjadi ahli politik dalam 70-an atau awal-awal 80-an, saya mungkin bersifat terbuka dengan doktrin itu kerana ia mungkin berupaya melahirkan hartawan Melayu yang membawa syarikat Melayu ke persada antarabangsa. Mungkin kita ada syarikat-syarikat besar seperti mana Samsung, LG, Hyundai dan seumpamanya untuk merubah ekonomi Korea Selatan. Namun kita telah melalui zaman itu. Tun Mahathir telah pun melaksanakan idenya untuk melahirkan beberapa hartawan ternama dari kalangan niagawan Melayu dengan campur tangan kerajaan. Eksperimen itu tidak berjaya selepas diuji dengan krisis keuangan Asia Timur tahun 1997 hingga 1998. Kita juga tahu kesan daripada doktrin mencampur adukan kuasa politik dan korporat yang dibawa oleh Tun Mahathir ini. Soal tata kelola bercampur aduk apabila sektor ekonomi utama boleh diberikan kepada individu tertentu dan individu-individu tersebut perlu menyumbang wang untuk membantu alih-alih dan parti politik. Pada saya, kita telah melalui semua ini hasil dari doktrin kuasa politik korporat yang dibawa oleh Mahathir, Binde, Dandak dan Det. Maka cabaran orang Melayu dalam bidang ekonomi pada ketika ini ialah untuk kembali kepada landasan asal yang digagaskan dalam 15 tahun pertama selepas merdeka. Yaitu yang pertama, kata YB Rafizi Ramli, bagaimana melonjakkan kelas menengah Melayu dari kumpulan yang makan gaji walaupun bergaji besar kepada kelas yang mencipta kekayaan dengan mengusahakan perniagaan yang berdaya saing dan mengambil risiko. Soalnya, sekiranya modal kejayaan kelas menengah Melayu ialah makan gaji dengan syarikat korporat besar, ya, sampai bila-bila orang Melayu merasakan mereka tidak menguasai bidang ekonomi setanding dengan orang bukan Melayu. Yang kedua, penciptaan kekayaan oleh kelas menengah Melayu mestilah berpaksikan daya saing dan berkeupayaan membangunkan perniagaan, sama ada produk atau perkhidmatan yang mampan. Tidak ada lagi istilah orang kaya baru atau orang cepat kaya. Jalan pintas untuk menjadi kaya sepatutnya tiada dalam istilah pengupayaan ekonomi orang Melayu. Yang ketiga, mempersiapkan minda orang Melayu bahawa ancaman kepada penyertaan ekonomi orang Melayu bukanlah orang bukan Melayu di negara ini, tetapi keterhubungan ekonomi akibat globalisasi. Pesaing sebenarnya ialah produk dan perkhidmatan dari serantau dan luar negara yang memasuki pasaran kita kerana lebih murah atau lebih berteknologi tinggi. Faktor skala operasi dan capaian pasaran dunia menjadi faktor penentu kemampuan sesebuah perniagaan, termasuklah syarikat-syarikat berkaitan kerajaan yang banyak ditarajui oleh kelas menengah Melayu. Jadi saya percaya, kata YB Rafizi Ramli, Tun Mahathir akan terus berpegang kepada doktrin kuasa politik korporat ini sampai bila-bila masa. Namun, saya memilih untuk menghayati
pesanan Hang Tuah bahwa takkan Melayu hilang di dunia, dan memahami konteks pesanan itu di akhir Kesultanan Melayu Melaka. Bila kekuasaan boleh mengatasi kewarasan, maka kelangsungan Melayu terletak pada pimpinan yang adil, berhema dan berpada menggunakan kuasa. Oh, itu antara kenyataan padu daripada YB Rafizi Ramli, sahabat-sahabat semua. Menempelak kenyataan daripada Mahathir kononnya Melayu akan hilang. Tapi berbeza pula pandangan daripada YB Rafizi Ramli bahawa takkan Melayu hilang di dunia. Itu adalah ungkapan yang begitu popular daripada seorang pahlawan Melayu, iaitu Hang Tuah, sahabat-sahabat semua. Jadi setujukah anda, sahabat semua, dengan apa yang 3 poin tadi yang dikongsikan oleh YB Rafizi Ramli? Atau adakah anda termakan dengan hasutan permainan sentimen bangsa dan agama yang cuba dimainkan oleh Tun Dr. Mahathir, yang kini kelihatan begitu terdesak sekali untuk menonjolkan dirinya supaya masih kelihatan relevan dalam politik Malaysia? Adakah anda juga yakin bahwa Mahathir ini masih relevan lagi di dalam politik negara kita, maupun pentadbiran ataupun sebagai individu yang sebelum ini dianggap sebagai negarawan tapi hari ini dianggap sebagai kosong, zero, sahabat-sahabat semua, oleh rakyat di luar sana, kerana satu demi satu kenyataan yang dibuatnya itu sanggup memainkan sentimen bangsa, apatah lagi menjentik hati kaum seperti masyarakat China dan juga India yang dikatakan tidak setia kepada negara ini. Jadi perkara ini menimbulkan keresahan, menimbulkan keberangan dari berbagai pihak, sahabat-sahabat semua. Jadi itu pandangan saya, sedikit tambahan daripada apa yang dikongsikan oleh YB Rafizi Ramli. Memang padu, memang terbaik menyekolahkan Tun Dr. Mahathir ini. Jadi anda boleh berikan komen, pandangan anda dalam ruangan komen, tapi ingat, komen dengan cara berhemah. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan, tak apa-apa kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saya daripada Orang Dapat Channel. Sehingga kita berjumpa lagi. Bye-bye.